Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi bersama kembalilah ke online kuliah PKTV. Kita bersiaran secara live di Facebook Ustaz Islam ni. Pada kali ini dan program ini juga merupakan sena ihtifal Maulid Rasul di tahun 1442 bersamaan dengan tahun 2020. Jadi beginilah cara kita bekerja lah untuk sekarang ni, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini menyebabkan kita memaksa semualah untuk sentiasa belajar ataupun sentiasa merancang dari segi program yang lebih kepada online dan juga media masa ni. Jadi tuan-tuan perempuan, insya-Allah kita pada kali ini kita akan bersama dengan Dr. Afli Ahmad yang merupakan dekan bagi kuliah syariah dan undang-undang di UNISYAM di Kuala Putih. Doktor juga merupakan ahli jasa bahasa fatwa bagi negeri Kedah. Dari Kedah. Beliau juga memberikan beberapa kuliah di radio-radio di Kedah FM. Sini ni gamak ni. Sagi bila ustaz ceramah dan kuliah. Dan hari ini kita betul lah akan bersama-sama dengan beliau. Cuma kita masih lagi menunggu Dr. Afli untuk bersama langsung sama dengan kita. Jadi di sini kami ingin memberikan sedikit iklan lah, mungkin sedikit pesanan bahawasanya Pusat Islam sekarang ni sedang giat merancang ataupun sedang giat mempromosikan produk Maitur Rahman, iaitu produk kit sumbangan ataupun kit tu dia ada kotak kit tu dia ada dalam tu beras, kita ada gula, kita ada kopi, garam, kicap dan sebagainya, untuk kita bagi kepada mereka yang memerlukan, seperti yang berada di dalam tarikh masjid kita ni, namanya Khalid, dengan harga RM55 saja. Boleh kita, siapa yang berminat boleh saja call di pejabat Pusat Islam USM atau juga jumpa mana-mana ustaz lah yang berada di Pusat Islam. Baik, jadi saya ingin kita dah akan bicara bersama dengan Dr. Afli, insya-Allah. Jadi maka dah jadi apa? Maka dah baba. Okey, kita cantik kamera tu sikit kan. Bagus. Nampak muka lah handsome betul. Orang ni berbaju batik. Ya. Ya. Ya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan, bersama saya Ustaz Nu'man yang memoderatorkan pertemuan kita pada pagi ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pusat Islam USM di atas jemputan untuk kuliah online pada pagi ini, dan dalam keadaan kita sedang dilanda wabak COVID-19 yang sedang orang kata sedang menjangkaui seluruh dunia dengan jangkitan yang sebahagian daripada mereka telah pun kembali ke rahmatullah, dan ramai lagi yang sedang dirawat di hospital, dan ramai juga yang telah pun sembuh daripada pandemik ini. Alhamdulillah ala kulli halin. Sesungguhnya sebagai orang kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan Nabi itu kepada kita sebagai Nabi yang terakhir, Khatamil Anbiya wal Mursalin, maka kita ni juga adalah bertitelkan umat yang terakhir, yang mana tidak akan lagi ada umat-umat yang selain daripada kita sehinggalah berlakunya Al-Qiyamah Al-Kubra, kiamat. Jadi dengan status khaira ummah inilah yang kita rasa bangga sampai bila-bila, dengan syarat kita beriman dengan Allah dan Rasul, dan kita menjunjung syariat baginda dan meneladani segala akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang mahmudah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menterjemahkan khaira ummah ini, dia memerlukan kepada beberapa perkara lah. Al-Quran menggariskan antaranya ialah kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Ini antara ayat yang menggariskan bagaimana kita ini umat Nabi Muhammad menjadi khaira ummah. Pertamanya suruh buat baik, yang keduanya larang buat kejahatan atau kemungkaran, dan yang ketiganya beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Ini antara ayat-ayatnya. Dan yang saya nak maksudkan dalam ayat ini, kita ni sebagai umat Nabi Muhammad dalam melengkapkan ciri ataupun kerja-kerja menjadi khaira ummah sebagai umat ini, mestilah pertamanya ajak buat kebaikan. Yang keduanya mencegah kemungkaran yang menurut hukum syarak, bukan kemungkaran berdasarkan akal dan nafsu manusia. Maka di sinilah letaknya pucuk ataupun pangkal perbahasan kita. Dan saya yakin semua sedia maklum tajuk atau topik yang diberikan untuk saya berkongsi dengan semua yang mendengar ialah berkaitan dengan decapal. Adakah memuliakan capal itu termasuk kategori tabarrukun ataupun syirkun? Ini saya buat baris, walaupun masa ni tidak ada baris. Letakkan baris itu supaya lebih nampak kearabian dia itu. Baik. Jadi sebenarnya Ustaz Nu'man, isu decapal ini satu sebahagian daripada isu-isu yang timbul yang dikaitkan dengan dua perkara tadi, tabarrukah ataupun ini perbuatan syirik. Cuma dalam suasana hari ini, sejak sebulan atau 2 bulan yang lepas,
yang diketengahkan sangat-sangat tentang capal lah. Jadi saya katakan bahawa capal itu bila dibincangkan dengan tajuk tabarruk ataupun syirik, ia ada satu contoh daripada contoh-contoh perkara yang banyak yang dibincangkan dalam konsep yang sama. Jadi makanya bukan satu kejutan lah bagi kita Ustaz Noman untuk bincang tajuk ini. Maka kita bila melihat berkaitan dengan tajuk decapal ini, maknanya sebenarnya kita berada di antara kan dua persimpangan. Kan? Pertamanya, adakah ini suatu benda yang dituntut oleh agama? Yang keduanya, adakah ia suatu benda yang dilarang oleh agama? Kalau ia dituntut oleh agama, termasuk dalam perkara-perkara ma'ruf, ataupun ia benda yang dilarang oleh agama, masuk dalam perkara mungkar. Jadi kita nak kena clear dulu. Isu decapal ni masuk dalam kategori mana. Yang kedua, yang perlu kita ambil perhatian juga Ustaz Noman, ialah berkaitan dengan isu capal ni, kan, adakah dia termasuk perkara akidah ataupun syariah ataupun sebagainya. Ini pun kita kena clear. Sebab kalau kita bincang isu ini dengan kadang kita tak pasti di manakah atau apakah kategori isu kita. Adakah ia perkara akidah ataupun syariah ataupun akhlak. Makanya kita akan tersasar dalam meletakkan hukum dan sebagainya. Sebab itu Ustaz Noman, saya amat bersetuju dan amat rasa suka membaca suatu tulisan yang dimuat naik ke dalam media massa oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan yang menerangkan secara panjang lebar tentang capal ini, asal usulnya, sejarahnya, sunnahnya dan seumpamanya. Saya yakin siapa membaca tulisan tersebut akan mendapati bahawa Masya Allah Tabarakallah, nak bercakap tentang capal ini mesti dengan niat yang kita kena letak kerana Allah Ta'ala. Untuk apa kita bercakap tentang capal? Untuk kita timba ilmu, mencari yang sahih, ataupun tujuan untuk kita membina suatu persepsi yang kurang tepat terhadap capal ini. Maka sebelum kita pergi jauh Ustaz Noman, saya minta izinlah untuk kita sebut sikit capal-capal ni apa dia. Bukan semua orang tahu capal tu apa. Yang pasti kalau 5 capal ni kalau disebut kepada orang yang bukan Melayu, barangkali tak faham dah capal itu. Contoh zaman pergi ke Mesir, kan, nak pergi beli kasut di kedai kasut, abang saya nak capal. Ana uridu capal. Dia pun geleng kepala juga. Kan, ma hadza capal, dia kata. Itu dah diterjemah dalam bahasa kita. Kalau ikut dalam bahasa Arab, tentang capal ini disebut dengan perkataan an-na'lu. An-na'lu. Ataupun disebut juga dengan an-na'latu. Dan perkataan na'lu ini juga disebut pada dewasa ini dengan perkataan tasumah. Maknanya sandal lah, kan, sandal. Sebut sandal, orang perempuan cukup faham lah. Sebut capal tu dia nampak kurang melompat sikit sebab capal dia untuk orang lelaki sahaja. Kau sebut sandal itu, dia orang perempuan ni tak nak dia kira melompat lah. Pasal apa? Itu antara kesukaan dia untuk dia beli untuk dipakai di kaki dia. Jadi mudah ceritanya, capal ni ialah sandal. Kan? Kasut yang dipakai di kaki. Cuma capal ini, sandal ini berbeza dengan kasut sebelum. Namun pada hakikatnya, Ibnu Manzur dalam Lisanil Arab menyebut bahawa saja an-na'latu itu ialah, kan, apa yang waqaita bihi qadamaika minal ardi. Sesuatu pakaian yang kamu pakai di kaki kamu dengan tujuan kamu dengan capal tadi untuk menjaga kaki kamu daripada kotoran dan kah? Okey. Yang kita gunalah untuk kita tutup kaki kita untuk memudahkan urusan yang berkaitan dengan penggunaan kaki.
masa berjalan ke, masa berlari ke dan sebagainya. Dan saya tarik dengan sebuah hadis Nabi yang Nabi sebut, Nabi kata kan, pakailah kamu akan an-na'lain. Pakailah kamu akan selipar ataupun sandal ataupun capal tadi. Kerana Nabi kata mana-mana lelaki yang memakai capal ketika dia berjalan, maka selama itulah dia dianggap sedang naik kenderaan. Ini suatu hadis yang agak menarik untuk dibincangkan bersama. Nabi sebut mana-mana orang yang berjalan dengan memakai capal an-na'lain, maka ia seperti sedang menaiki kenderaan. Lalu para ulama hadis mensyarahkan ini dengan maksud beginilah. Kalau kita naik kenderaan, Ustaz Aman, zaman dahulu mungkinlah hayawan unta, keldai sebagainya. Zaman hari ini mungkinlah motosikal, motorkar dan sebagainya. Bila kita naik kenderaan, maknanya apa? Kaki kita tidak akan menjejakkan muka bumi. Kaki kita tapak, kaki kita tidak akan menjengah muka bumi. Tak akan terpijak walaupun sedikit. Jadi, dengan kita memakai capal tadi, kan, seolah kita sedang naik kenderaan. Sebab apa? Bawah tapak kita itu dilapik dengan kasut. Seolah-olahnya kasut kita itu menjadi tengah antara tapak kaki dengan bumi. Justru memudahkan perjalanan kita. Sebab itulah kalau kita ni Ustaz Norman, kita masuk pertandingan lawan berjalan ataupun lawan lari di track sebagai contoh. Try tak payah pakai kasut, tengok try tak pakai kasut. Kompom duduk belakang. Kalah pasal apa? Dengan panas simen, dengan panas jalan, mungkin ada batu apa semua akan menyebabkan sakit kaki, susah kena jalan. Jadi Nabi katakan bahawa memakai capal itu seperti kita naik kenderaan. Mudah berjalan, lancar dan sebagainya. Itu tentang maksud capal. Dengan cerita inilah tuan-tuan sekalian, capal itulah pakaian. Dia jenis pakaian. Cuma pakainya di kaki. Ini antara yang kita kena ambil betul-betul juga. Kalau capal, betul capal yang dikelangkan sebagai capal, tempat pakaiannya lah di kaki. Bukan di tangan, bukan disangkut di telinga, bukan letak atas kepala. Jika ianya lah capal yang dikelangkan sebagai capal untuk dipakai di kaki. So, siapa yang ambil capal, kita contohlah ni, kita bukan masuk capal Nabi lagi. Kalau kita sandal kita yang kita beli di kedai, contoh, kita letak sandal itu di atas kepala kita. Kita pakai kopiah, songkok macam saya pakai ni. Kita letak kasut selipar tu di atas kopiah kita. Ini tu benda yang tak betul lah. Mungkin orang kata, orang ni lagu mana ni? Kan? Maksud saya. Jadi betul ke tak apa nak betul ni? Kan? Jadi itu saya nak bagi tahu. Anak asalnya diciptakan capal untuk disarungkan di kaki. Tapi yang jadi isu sekarang ni bukan capal yang disarung di kaki, ialah tentang replika ataupun bentuk konsep capal yang dilukis. Dan kena ingat, lukisan capal, lakaran capal itu bukanlah capal yang dikelangkan untuk dipakai di kaki. Itu adalah simbol, itu adalah gambar, itu adalah lakaran. Maka di sini nak bagi tahu, kompom capal yang dipakai di kaki dengan lakaran capal hakikatnya memang berbeza. Hakikatnya memang berbeza. Justru bila saya katakan tadi bahawa kalau capal yang dikelang untuk dipakai di kaki tak layak untuk letak di atas kepala, untuk sangkut di telinga sebagai contoh, untuk gini. Tetapi jika lakaran capal itu dia bukanlah capal yang dipakai di kaki, maka bolehkah kita nak ambil gambar itu diletak di tempat yang bukan kaki? Adakah dikata satu benda yang zalim dan guna tak kena bertempatnya atau sebagainya? Maka saya nak ketengahkan dunia pada hari ini menyaksikan pelbagai. Bahawasanya benda itu secara fizikalnya ialah tempatnya di sini. Tempat sekian-sekian. Tapi bila dilukis, dilakarkan, maka dia telah pun diletakkan di tempat yang pelbagai. Sebagai contoh. Hari ini kita sebut tentang tentang capal. Saya beri contoh yang lain tentang gambar masjid sebagai contoh. Masjid
Masjid, contoh paling cantik Al-Masjidil Haram yang berada di kota Mekah. Itu masjid, itu fizikalnya. Masjid yang paling terbaik dalam dunia ini. Kata Allah Azza wa Jalla. Masjid yang fizikal, yang betul-betul masjid itu hukumnya dah berbeza dengan gambar Masjid Haram. Bagi contohlah, kadang-kadang hari ni, maaf Ustaz Noman, ada orang yang duit lebih. Dia punya teruja rindu dengan Masjidil Haram di Mekah ini. Dia cuba terjemahkan bentuk kan frame. Dia framekan gambar Masjidil Haram tu digantung di dinding di rumahnya. Kemudian ada juga orang yang gambar kat Masjidil Haram tu dalam skala yang besar, penuh full dinding rumahnya. Besar nampak. Sebab apa? Ingatan dia, tunjuk rindunya kepada Al-Masjidil Haram. Okey juga bermain letak gambar burung, sekok, gambar harimau, gantung sekok kan, gantung di dinding. Kira okey lah. Tapi maksud saya nak bagi tahu, dengan gambar Masjidil Haram yang kita lekat di dinding rumah kita, adakah hukumnya adalah hukum masjid sama dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah? Jawapannya confirm tak sama. Hakikat yang berbeza. Masjid fizikal itulah masjid yang kita boleh buat sunat tahiyatul masjid. Kan? Maaf sebut kita tawaf haram maaf tuan-tuan dengan tawaf Al-Kaabah itu sebagai ganti tahiyatul masjid. Kita boleh niat i'tikaf, kita boleh buat macam-macam. Tapi kalau setakat gambar Masjidil Haram yang berada di dinding rumah kita, tak boleh lah kita kata itu masjid, buat tahiyatul masjid nak duduk i'tikaf. Tak mana. Jadi dengan cerita saya ni Ustaz Noman, nak beritahu perbezaan yang nyata antara lakaran dan juga fizikal. Maksud saya. Jadi contoh yang lain lah, kalau kata orang yang berjunub, orang yang berjunub belum mandi wajib, dia pergi sandak di satu gambar Al-Masjidil Haram yang diletak di rumahnya. Haram ke tidak? Jawabnya tidaklah. Sebab itu bukannya hukum masjid. Berbeza dengan dia yang berjunub, belum mandi wajib, masuk dalam masjid. Kompom tak boleh. Dengan cerita saya ni, nak bagi tahu perbezaan antara capal kasut yang dikelangkan untuk dipakai dengan yang dilakarkan. Dua benda yang berbeza. Namun, saya nak kena jelaskan juga bahawa dalam Islam ini tentang isu capal termasuk dalam bab al-malabis, tentang al-libas, pakaian. Maka bila pakaian, inilah benda yang tabi'i. Sebab itulah konsep capal ini bukan hanya yang berkaitan dengan Sayyiduna Rasulullah, tapi sebenarnya seluruh dunia memakai pakaian yang disebut sebagai sandal yang berkonsepkan macam capal ni. Tak heranlah kalau daripada hujung dunia sana, Maghrib, tiap individu yang kita perhati tak lekang daripada adanya sandal tadi ataupun konsep capal tadi. Betul tak Ustaz Noman? Saya ingat di rumah Ustaz Noman pun kasut selipar pun ingat di luar pun sepasang, di dalam rumah pun sepasang. Kan? Ini nak habaq kata. Jadi bukan benda yang kita nak habaq kata, bukan benda yang asing. Konsep capal ini dalam kehidupan manusia. Siapa-siapa pun pakai. Baik. Cuma apabila capal yang dibincangkan dengan lakaran itu diniatkan, itulah sebahagian daripada pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Dan ianya dengan rupa paras kesian yang terbukti dengan sejarah dan sanadnya. Itulah antara rupa paras lakaran capal Nabi. Maka inilah tajuk perbincangan. Maksud saya, aku setakat selipar kita beli di kedai bata Ustaz Noman, kita letak di luar masjid, orang curi pun curi pilah. Kita pun kata halal lah. Pasal apa? Pasal harga selipar Jepun kita tu RM1.2 ataupun RM2.5 sahaja. Tetapi apabila capal ini dia bersangkut dengan Sayyiduna Rasulullah, sekalipun bukan fizikal capal yang dipakai itu, tapi dilakarkan dalam bentuk gambar, simbol, maka sudah pasti
ini sesuatu benda yang mengambil hukum yang sedikit berbeza. Kerana apa Ustaz? Kerana bila kita sebut kat selipar ini ataupun capal ini bersangkut dengan Nabi, lukisan capal itu, kita niatkan kerana itulah antara bentuk capal yang Nabi pakai, lalu kita muliakan dia, lalu kita sebutkannya, kemudian kita pun lekatkannya di baju kita, di kopiah kita, di beg kita dan sebagainya, maka sudah pasti hukumnya sedikit berbeza. Sinilah duduk. Bila nak memuliakan inilah, ada dua kumpulan yang menafsirkan perbuatan ini dengan dua kumpulan. Dua pandangan. Pertama, ini benda yang dituntut oleh agama. Dan yang keduanya, kumpulan yang kata ini adalah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Sampai ke tahap seolah-olah dia kata ini meletakkan lakaran itu memberikan kesan terhadap perbuatan manusia. Ini seolah meletakkan sifat ketuhanan pada lakaran capal tadi. Ini dua pandangan yang timbul dan ada pada saat ini, Ustaz Nu'man. Jadi kita nak ambil tang mana? Kita mudah sahaja. Saya pesan dari saya dan semua yang mendengar. Imam Al-Laqani rahimahullahu ta'ala, bila bincang tentang kita ni nak hukum orang syirik, nak hukum orang kafir ni bukan benda yang mudah. Hatta kan kalau orang tu berbuat dosa yang besar sekalipun, tak layak kita nak kata dia tu telah pun keluar dari agama. Apatah lagi pada perkara-perkara yang padanya ada maksud memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak pada pendapat yang lain. Ya, sebagai contoh. Bila Imam Laqani kata la nukaffir mu'minan bil wizri. La nukaffir mu'minan bil wizri. Kita sama sekali tidak akan menjatuhkan hukum kufur kepada siapa-siapa yang telah melakukan dosa besar. Contoh orang tu minum arak ni dosa besar. Minum arak, berzina dan sebagainya, berulang-ulang pula. Kita tak boleh kata hang ni jatuh kufur. Kenapa? Yang buat dosa besar? No, tak boleh. Saya nak katakan bahawa kalaulah benda dah terbukti dah dengan ijma' dosa besar, minum arak, berjudi, berzina, pun tak layak kita kata dia kufur. Setakat berdosa atau mukmin yang asi, apa benda-benda yang bertujuan untuk memuliakan Rasulullah. Jadi untuk mengatakan syirik ini bukan benda yang senang. Kerana apa? Syirik itu kalau ikut pahaman Ahlussunnah wal Jamaah ialah bila kita beriktikad di hati kita ada sesuatu yang lain yang sifatnya menyamai sifat Allah Ta'ala. Dari sudut apa? Mentaksir. Dia nak apa? Jadi. Nak apa? Jadi. Dia bagi mudarat dan bagi manfaat. Dengan kaedah inilah Ustaz Nu'man di Mesir cukup popular lah. Kes-kes melibatkan ziarah kubur dan sebagainya. Kan di sana kubur-kubur awliya yang banyak kata orang. Jadi ada setengah masjid tu, kan, setengah masjid itu, Masjid Sidi Ahmad Al-Badawi sebagai contoh. Dalam masjid itu di belakangnya ada kubur Sidi Ahmad Al-Badawi. Jadi setiap Jumaat ni akan ramailah orang yang datang. Orang awam, orang yang alim, orang yang biasa, muqallid dan sebagainya, alim, ulama dan pelbagai. Jadi yang jadi masalahnya apabila masuk waktu solat. Bila masuk waktu solat, masjid ruang depan penuh. Itu masalah melimpah ke ruang belakang. Siapa yang berdiri di belakang satu ruang itu pasti di hadapannya kubur. Maka dia pun bila dalam saf berdiri untuk menghadap kiblat, dia berada di belakang kubur tadi. Kan, adakah kita layak dengan sebab dia bila solat dia akan rukuk ke arah kiblat, kubur di hadapannya. Dia akan sujud di depan kubur, kiblat di arah hadapannya. Maka ketika itu tak boleh kita perbuatan ini sebagai satu benda yang dikatakan syirik. Kerana apa? Dia langsung tidak berniat dengan perbuatan tersebut untuk mengatakan bahawa al-maqbur, orang yang sedang kubur itu boleh bagi manfaat dan mudarat. Maka selama mana dia tidak beriktikad demikian, dia tak boleh dikatakan satu benda yang syirik. Lagipun Al-Imam Nawawi telah membahaskan perkara ini tentang syirik ini. Mesti pada niat. Pada niat perkara itu boleh bagi manfaat atau bagi mudarat. Barulah layak kita kata dia syirik. Jika tidak berniat demikian,
maka tak layak untuk kita mengatakan dia syirik dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah dalam kes kalau masjid ada dulu, kubur ada kemudian, tidak mengapa. Tapi ada kubur ada dahulu, kemudian dibina masjid sekelilingnya. Kemudian dibina masjid di keliling kubur tadi. Kebetulan kubur pula di arah kiblat. Maka ketika itu tidak termasuk perkara yang dilarang untuk kita salat dalam masjid tadi. Kerana apa? Kerana dia jauh sangat daripada mengatakan ia sebagai syirik. Baik, melainkanlah Ustaz Noman, ada orang ni pergi buat benda yang bid'ah, yang salah, bid'ah yang sesat. Dia masuk masjid, para wali sebagai contoh, kiblat arah lain. Tapi dia sujud ke arah lain. Dia sujud ke arah kubur dan dadam bukan menghadap kiblat. Bukan dalam solat sebagainya, tapi dengan sengajanya. Inilah diharamkan oleh agama. Ini saya pun kata haram. Bukanlah kita nak kata itu boleh. Walaupun dia dengan hujahnya untuk tabarrukan, untuk tawassulan. Tapi mestilah ada etika dan syaratnya dan adabnya. Supaya tabarruk kita, supaya tawassul kita tidak mengeluarkan kita dari iman yang kita sedang miliki ini. Ustaz Nu'man, itu poinnya. Jadi balik pada isu yang sedang hangat di orang kata jadi buah mulut seantara masyarakat Muslim khasnya di Malaysia lah. Kita dapati bahawa pandangan itu muncul. Namun pihak-pihak yang dengan orang kata bersungguh-sungguh menunjukkan bahawasanya inilah satu tanda kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, maka mereka nak memuliakan apa yang berkaitan dengan Nabi, termasuk lakaran capat tersebut. Cuma saya nak beritahu semestinya memuliakan itu juga dengan adab-adabnya. Dengan adab-adabnya. Cuma saya nak tanyalah, Nabi sahabat-sahabat yang berniat untuk memuliakan Nabi dengan lakaran capat dan sebagainya, sekiranya lah gambaran atau lakaran capal itu ada di kopiah kita sebagai contoh, ataupun ada di baju kita sebagai contoh, kalau nak masuk tandas, ni saya buat tanya aja ni Ustaz Noman dalam bentuk soalan, kalau nak masuk tandas dengan ada lakaran capal di kopiah kita, nak masuk dalam tandas ke ataupun nak letak di luar? Tanya ajalah. Ini supaya kita nak faham, jangan terlalu kita ni melampaui sampai ke tahap kita tersalah pada syariat. Ini yang saya nak masukkan. Ingat itu lakaran. Jadi siapa yang boleh jawab soalan tadi, dia akan faham apa yang saya masukkan dengan soalan saya. Maknanya saya nak bagi tahu kepada orang yang berniat baik untuk memuliakan Rasulullah dengan mengambil semua apa yang berkaitan Rasulullah, bukan hanya capal saja, bukan lakarannya sahaja, sorbannya, jubah putihnya atau jubahnya lah sebagai contoh. Itu semua mesti dalam keadaan ada syarat, ada etikanya, jangan berlebih-lebih. Saya nampak bahawasanya mungkin pihak yang kedua, tempat kedua yang kurang bersetuju tu, saya letak syirik berada ni. Kerana dia melihat mungkin satu pihak tu amat-amat sedikit berlebih-lebihan ketika cuba untuk memperagakan pakaian yang ada padanya logo ataupun lakaran capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin perbuatan itulah yang menjadi sedikit polemik kepada tafsiran, mengatakan ia ni agak berlebih-lebihan. Namun bagi saya, walaupun pada pandangan yang kedua yang tak bersetuju dengan aktiviti yang agak nampak sedikit lebih untuk memuliakan lakaran capal ini, walaupun dia tak setuju, tapi tak layak untuk dikatakan sebagai syirik. Kenapa Ustaz Nu'man? Kalau syirik sebutkan di bawah, mestilah disertakan dengan niat dalam hati, dengan kepercayaan, i'tiqad yang yakin bahawasanya perkara itu boleh bagikan manfaat atau bagi mudarat. Selama mana tidak ada niat itu di hati, maka tak layak untuk dikatakan dia telah membuatkan perkara yang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi benda ini bukan benda yang tertegah secara qat'i dalam agama. Maknanya tak ada pula nas yang melarang untuk kita ini secara khusus dan memuliakan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang tanya, mana dalil kata Nabi suruh lukis lakaran capal baginda? Tak ada.
mana dalil Nabi suruh muliakan capal baginda? Secara khusus maksud saya. Secara khusus mungkin tidak ada. Tapi kena habaq si konsepnya, Masya Allah, tabarakallah. Saya boleh cerita sikit sejarahnya. Kata ulama kita kan, antara sahabat Nabi yang cukup popular dengan ilmu hadisnya, Anas bin Malik. Antara sahabat yang ada padanya capal Nabi ini. Dan riwayat menyebut bahawasanya, Ibn Al-Makkari sebut bahawasanya Anas bin Malik tidur pada waktu malam, beliau akan melihat capal tersebut. Dan beliau akan menangis. Kenapa? Rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tindakan sahabat. Kan? Kalau nak cari dalil, kata mana Nabi suruh simpan kasut, tengok dan tolong menangis. Tak jumpa. Tapi Nahabak kata pihak umat Nabi atas syukur kepada Nabi sebagai Rasul utusan Allah Ta'ala yang bawa rahmat kepada manusia seluruhnya, yang berikan hidayah, nur kepada manusia seluruhnya, berikan panduan hidup dan sebagainya. Maka atas nikmat besar iman Islam yang dibawa Nabi itu kepada kita, tanda syukurnya dalam rupa yang macam-macam. Melaksanakan kewajipan, tanda syukur. Tinggalkan kemungkaran, tanda syukur. Dan memuliakan barang-barang ataupun apa juga berkaitan dengan tanda syukur kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan Anas bin Malik itu satu benda yang sudah pastinya pada hemah kita zahirnya tidak bercanggah dengan sunnah, tak bercanggah dengan syariah. Kerana beliau imam hadis. Beliau adalah imam hadis. Ya, hadisnya antara yang terbanyak dalam riwayat hadis Nabi SAW. Jadi kalau itulah orangnya, kan, maka takkanlah dia buat perkara yang boleh menyebabkan dia jadi syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kesemua itu tak lebih sebagai tanda ingatan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya cerita sikitlah asal usul cerita juga tentang lakaran ni. Diceritakan selepas itu berlakunya perpindahan capal yang kata capal Nabi tadi ke Damsyik di Syria. Dimashq. Dan raja semasa itulah Abdul Malik Al-Malik Musa, yang tersohor, yang menerima warisan menjaga capal ini untuk dia letakkan tempat yang khusus. Dan ketika itulah dia telah memerintah mana kita sebut kaki tangan dia lah, untuk membuat lakaran capal yang sama dengan capal fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu cerita dia. Kemudian dengan sebab itulah nak bagi taunya Al-Malik Musa ini dengan capal yang diwariskan kepadanya dan lakaran capal yang diminta oleh dia dilakarkan capal seumpama capal Nabi itu menjadi temurun sampailah kepada hari ini dengan orang kata apa ni, dengan lakaran tersebut yang kita niatkan itulah antara bentuk konsep capal yang dipakai Nabi. Maka tak salah kiranya kita meletakkan sebagai tempat letakkan kemuliaan, bukan kita mengatakan dia sebagai Tuhan. Kita kena ingat Sayyidina Umar Khattab ketika beliau mencium Hajar Aswad. Lalu ada orang tegurnya. Kenapa ni? Cium Hajar Aswad ni? Dia batu la yadur wa la yanfa'. Kan? Tapi Sayyidina Umar sebut senang saja. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah berbuat demikian, maka pastinya aku juga tidak akan berbuat. Tetapi aku melihat Nabi yang berbuat demikian, maka aku pun turut macam Nabi buat. Saya nak bagi tahu konsep cium batu itu sebagai tanda hormat memuliakan dia langsung tidak ada kaitan dengan perbuatan syirik. Sebab apa saya katakan, ada orang mendapat capal ini atau mendapat galakan capal, dia pergi cium. Dia pergi cium. Kan? Adakah dengan mencium lakaran capal itu boleh menyebabkan dia syirik? Tak boleh sama sekali. Sebab terbukti cium sesuatu makhluk itu kan adalah jalan kepada syirik. Tentu Sayyidina Umar, bahkan Rasulullah tidak akan tunjukkan teladan mencium Hajar Aswad
yang confirm ialah batu. Dia adalah batu. Maknanya saya nak bagi tahu sini juga, perbuatan cium benda yang kita muliakan tidak boleh dikaitkan dengan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sebut ni Ustaz Norman kerana apa? Ada kan kawan kita ni yang dia syok tu, zauk tu lebih sampai dia cium lakaran capak tu. Nak pakai kepiah tu, dia cium kepiah dulu, dia cium lakaran tu dulu baru dia tak kepala. Masya-Allah. Saya nak bagi tahu bahawa ini dengan niat yang baik, moga diberikan pahala. Tapi saya pesan juga jangan sampai berlebih-lebihan. Saya bagi contoh lah kan, isteri kita abang tu, kepiah tu kotor tu. Kan saya nak basuh tu, jangan basuh dengan baju hampa. Ni ada capal, lakaran capal ni. Jangan basuh dengan pakaian hampa. Kena asing. Maksud saya itu dah agak silap lah kot. Contoh pula bini kita ni, nak basuh ni. Nampak tu ada underwear apa semua tu. Ada seluar dalam, tak boleh basuh sekali. Ini lakaran capal Nabi. Itu saya ingat agak keterlaluan. Dia tetap pakaian. Lakaran dia bukanlah capal hakiki yang Nabi pakai, tapi kita memuliakan kerana atas bentuk dia sebagai bentuk capal yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mungkin slot pertama kot ataupun lagu mana ni kat sejam ni Ustaz Norman ni. Saya tangguh dulu kot saya bagi patah balik kepada Ustaz Norman. Terima kasih kepada semua pendengar yang sudi mendengar. Alhamdulillah, begitulah penjelasan yang saya rasa begitu mantap sekali lah yang disampaikan oleh Dr. Akhli Ahmad, yang akan dapat membuka minda kita, membuka hati kita di atas polemik yang berlaku ni lah. Jadi yang saya boleh simpulkan bahawasanya kita perlulah mengambil tahu bahawasanya kena bezakan di antara fizikal dan juga lakaran kan. Lakaran ni dia boleh letak di mana-mana kan, di baju dan sebagainya. Kalau fizikal takkanlah kita nak ambil kasut kita pergi lekat salah. Jadi cinta dan rindu ni sebenarnya dia tak boleh ditahan. Dia adalah sifat yang biasa bagi kita kan. Macam doktor ceritakan tentang Anas bin Malik, bagaimana cintanya, kerinduannya kepada Rasul, bila lihat capal menangis. Begitu juga macam kita lah, kita bila ahli keluarga kita meninggal kan, kita pun bila tengok baju dia pun kita akan sokongnya dia melepaskan sikit bebanan kerinduan itu kan. Tempat dia tidur kita tengok rasa kerinduan itu dia makin kurang seolah-olah macam jadi. Namun begitu dalam bab lakaran capal dan sebagainya, kita janganlah berlebihan sampai kita tak boleh nak masuk kandas, tak boleh nak basuh sekali dengan pakai pakaian lain. Jadi akan kita kata selagi mana dia kita tak niatkan sebagai ia memudaratkan dan memberi manfaat, sekadar untuk melahirkan cinta ataupun menambahkan kasih sayang kita kepada Rasul, itu mungkin sudah memadai. Namun janganlah ada yang pihak yang terus mensyirikkan orang yang ada kata tabaruk dengan capal ni dan sebagainya ya. Jadi saya rasa sebab kita ada perbincangan ni disusah dua hala sebab kami baru saja set up. Jadi saya nak cakap doktor kena diam, doktor cakap saya pula kena diam. Jadi mungkin kita nak minta doktor untuk last untuk sebagai penutup, mungkin doktor boleh cakap nasihat kepada pendengar-pendengar kita di online ni. Mungkin nasihat sebagai seorang guru, sebagai seorang sahabat dan sebagainya tentang isu ini. Mungkin yang terakhir daripada doktor. Lepas tu saya akan tutup, insyaAllah. Silakan doktor. Ulasan yang dinyatakan tadi, cuma saya bukan nasihat sangat sebab saya pun perlukan dan saya pun bukanlah guru sangat sebab kita masih belajar juga. Apapun kita semua adalah sama sahaja. Maksud saya ni, bila kita nak bincang satu isu, mestilah kita kena faham di manakah kategori isu itu.
perkara akidahkah, perkara syariahkah, ataupun akhlakkah, atau lebih mudah lagi, dia perkara pokokkah ataupun perkara furuk, usul ataupun cabang. Baik, jadi kalau benar-benar melibatkan usul, itu mungkinlah ada juga perbahasan melanggar ijma' yang diusulkan. Kalau usul itu adalah benda yang dikatakan dosa besar. Kan? Tetapi kalaulah perkara itu perkara furu' yang paling khilaf yang nyata, sudah pasti tak layak untuk kita kata pihak yang kedua yang mungkin salah pada pandangan kita, dikata sebagai perkara itu sebagai mungkar. Yang mungkar ialah perkara yang dah confirm sebagai benda itu maksiyah, benda dosa tanpa khilaf. Tapi kalau masih berlakunya khilaf pendapat antara ulama dengan dalil masing-masing, maka menurut pendapat yang kedua, kan, pendapat pertama tak betul. Menurut pendapat yang pertama, pendapat kedua tak betul. Kan, masing-masing dah hujahnya. Maka ini kekal sebagai benda yang khilaf. Tapi yang lebih saya rasa lebih nak kena sebut, kalau tak patut khilaf pun, benda tu tak patut khilaf, tapi ditunjukkan khilaf, maka pendapat yang kedua yang tak sama, tak layak dikatakan sebagai mungkar. Sebab itulah kita kata, kita sewajibnya kena setuju dengan perkara yang telah pun diijma' padanya. Tetapi tak boleh tak ingkar perkara yang mungkin berlakunya padanya pendapat yang berbeza. Maksudnya tak layak kita ingkar, kita bantah, kita bangkang pada perkara yang mukhtalaf fih. Sebab apa? Dia masih ada kelonggaran pada agama. Jadi saya nak katakan bahawa dalam isu ini, kan, saya boleh katakanlah bahawa isu capai ini dia termasuk dalam perkara melibatkan malabis pakaian Nabi. Dan walaupun pakaian Nabi sebenarnya dia juga padanya adalah syiar. Bila kita letakkan sebagai satu lakaran yang berkait dengan Nabi, dimuliakan. Dan yang keduanya, sudah pasti dia ada akhlak dan adabnya. Kan? Nabi nak pakai capal, mula pakai dengan kaki kanan. Nak buang dengan kaki kiri sebagai contoh. Nak masuk dalam tandas, diminta pakai kasut. Itu dah ni. Abang kata ada adabnya. Jadi kalau dengan cerita saya ni, berlapang pakaian, dia ada adab akhlak. Sudah pasti isu pakaian, capal bukan isu akidah. Yang bila tersalah, kufur. Tersalah, murtad. Tidak. Sebagai contoh yang lain, zaman hari ini zaman kita diuji dengan COVID-19. Masing-masing dengan ikhtiar masing-masing. Ada yang makan tu, ada yang minum ni bila terkena kan. Yang pastinya ada yang makan ubat. Sebelum kita jumpa vaksin yang betul-betul boleh kita kata merawati dengan izin Allah, masing-masing dengan ikhtiar masing-masing. Jadi ada yang makan ubat sekian-sekian tiba-tiba disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kan? Ya, itu ikhtiar, dituntut usaha kita. Kan? Tapi jadi salah apabila dia berniat dengan saringan ubat tersebut. Betul guru kita pesan sangat-sangat. Kita ni kalau sakit nak makan ubat, makanlah. Tapi dengan sampai tahap kata, ubat ni bagi lega ni. Ubat ni bagi lega ni. Kan? Takut rosak iman kita. Takut. Kita tak kata dia rosak atas cakapan tadi. Sebab kita tahu masa dia cakap begitu, hatinya apa niat di hatinya. Nampak tak ni? Jadi maksud saya lah yang dibincang isu capai lebih kurang tu juga. Maknanya kita nak letak niat kita untuk apa sebenarnya. Kalau kita makan ubat Panadol untuk pening kepala, makan lega Ustaz Norman. Kita kata alhamdulillah. Makan Panadol ni lega hati kita dengan izin Allah. Saya makan ubat tu dengan sebab inilah perintah Allah untuk usaha ikhtiar berubat. Sebagai contoh. Tapi kalau kita kata hang kena makan Panadol. Tak makan Panadol, confirm tak hilang sakit kepala. Makan Panadol, hilang sakit kepala. Walaupun dia keras macam tu juga Ustaz Norman, tetap tak boleh kata dia syirik. Sebab tak tahulah hati dia kata apa. Mungkin dia cakap itu segi adat, sakit kepala, pening kepala, segi adat, makan Panadol insya-Allah lega. Tapi dia buang kata insya-Allah tu. Dia short form dia kata makan Panadol lega. Makan lega. Begitu rupa tanpa lapik insya-Allah, tak layak kena kata dia telah pun syirik. Seolah meletakkan alangkah manisnya, alangkah
kondusifnya, sejahteranya kita sama Muslim ini, cari titik persamaan. Saya sebenarnya Ustaz Oman nak cakap tadi ucapan saya pun segan juga pada awalnya. Sebab polemik ni benda kecil. Yang kita rasa aku cakap juga nampak macam mengerohkan keadaan. Tapi saya terima akan ambil peluang untuk kita nasihati diri kita dan semua yang mendengar. Kan, kita kena faham. Ialah tauhidul ummah. Menyatukan manusia. Apatah lagi menyatukan sama Muslim. Innamal mu'minu ikhwatun fa'aslu baina akhawaikum. Ini antara yang utama untuk kita tengok Islam tu kuat di akhir zaman. Islam tu menang di akhir zaman ialah dengan kesatuan. Bukan dengan perpecahan. Penyatuan ummah ini adalah satu benda yang nikmat besar. Allah sebut dalam Quran. Kita jangan lupa perpecahan menyebabkan kita ni jatuh. Perpecahan menyebabkan kita ni lemah, musnah. Kita dikalahkan oleh musuh kerana perpecahan kita. Maka antara sebab perpecahan itulah kerana benda-benda furuk yang disangka ke ialah perkara akidah. Meletakkan perkara yang tak sepatutnya sebagai benda itu benda pokok. Menyebabkan berlakunya perbalahan, perselisihan yang akhirnya bermacam muka, akhirnya berkata aku wal'ayadzabillah. Saya nak beritahu kepada semua yang ada, ingat saya dengan pesanan Rasulullah kepada kita semua lah. Jangan kita pergi celah Tuhan orang lain. Ustaz Aman dengar saya beritahu lah. Ini pesanan satu darah. Jangan kamu celah Tuhan orang lain. Kita kata, why? Kenapa? Wahai mak dia sudah sesat. Maknanya tak benar. Sembah benda yang tak boleh sembah batu dan sebagainya. Kenapa tak boleh celah? Poinnya ialah kerana kalau kamu mencela Tuhan agama lain, apa yang berlaku akan juga terkena pada agama kita, terkena pada Tuhan kita. Awak pom lah kalau dia kata kat Tuhan dia akan balas habis tak Ustaz Ahmad? Dia akan balas lah. Pom balas. Tuhan nampak sama, apa semua tak nampak tu maknanya dia akan meletakkan Tuhan satu benda yang menghina Tuhan kita. Sebab itu selalu terang tutup lubang itu. Jangan kita mencela Tuhan yang lain. Walaupun kita kata itu bukan Tuhan, itu bukan Tuhan, tapi tujuannya untuk supaya kita tidak dihina Tuhan kita juga oleh mereka. Kita tak mahu mereka hampa ni celak kat Tuhan kami, hampa silap Tuhan kami betul. Nak kata kat mereka faham itu Tuhan dia tak. Maksud saya lagi ialah itu peringkat yang tak qat'i, yang confirm syirik. Tak boleh kita nak hidup hitam, dihina Tuhan yang tak betul tadi. Apatah lagi umat Muhammad yang semuanya beragama Islam, yang semuanya bersaudara. Isu kecil furuk yang pada khilaf ikut niat masing-masing. Kalau kasar pun niatnya betul, belum lagi jatuh kufur, tak layak takut untuk kita mengatakan itu termasuk perkara yang boleh merosakkan sana apa. Kalau kita kata juga nak ada khilaf, kita pasti Tuhan mempunyai pendapat yang kedua, mesti akan jawab juga Tuhan pendapat yang pertama. Sebab apa? Ada tuduhan tadi supaya kita gunakan kata yang berlapang dada yang disebut selalu kan. Kita kata ini hukum yang pada sangka saya betul, tapi mungkin silap. Hukum dia pada saya sangka, hukum dia, fahaman dia pada sangka saya silap, tapi mungkin betul. Ustaz Ahmad itu semua yang bercakap tentang agama ni berpedihan demikian rupa seperti diajar oleh para mujtahid kita, iaitu hukum yang saya pegang ni betul pada persangkaan saya, tapi mungkin silap tawadhu'. Dan hukum dia silap pada pendapat saya, tapi mungkin betul tawadhu'. Maka ketika itu dunia akan aman. Hang salah. Kalau lain dia pun nak angin juga, tapi tak hang salah pendapat aku, tapi mungkin betul. Aku ni betul, mungkin salah. Kalau yang dengar tu pun Allah sejuk hati Ustaz Ahmad, maka tak akan berlakunya perbelah yang berpanjangan. Saya rasa kita juga kembali kepada asal kita bahawasanya kita semua ni, semua saya sahabat-sahabat yang mendengar sebagai contoh, kalau kita tidak mampu faham Al-Quran dengan sendiri, tak mampu faham dengan sendiri untuk keluar kamu, status kita adalah sebagai muqallidin saja, pengikut saja, bukan mustahil langsung. Mustahil fatwa pun tak ada. Justru apa yang senajanya ialah kita rendah diri. Kalau kita nak faham agama pun ikut pendapat ulama, nak faham agama pun dengan tafsir ulama.
di manakah kepahaman kita? Justru kepahaman kita berasaskan kepahaman ulama kita. Justru kita yang tahu Ustaz, kita muqallidin. Kita pengikut sahaja. Dia mengikutnya apa layaknya, ikut guru tanpa kita ni tahu dalil atau tak pandai dalil. Siapa yang kita ikut dan siapa yang lain. Kita lagi cantik bahasa tu saya rasa. Cantik buku bahasa. Kita berniat baik. Nah, contohlah kita hari nak mengalar bendang kita nak buat padi. Tiba-tiba dah selesai mengalar kan, membajaklah bahasa orang KL-nya. Membajak ni petak bendang kita tu, akhirnya kita kata ke driver traktor, ni awak tolong bajak sekali petak kawan sebelah. Driver kata tak boleh pasal apa? Itu petak orang lain. Kan? Kita kata tak apa sebab dia pun memang nak buat padi juga. Kan? Mengalah lah siap, bajak siap. Kita dengan niat baik. Kan? Driver ni pun akhirnya termakan. Dia pun langkahlah batas tadi. Masuk petak kawan. Tak ada nak putar Ustaz Rahman. Cangkui dah sampai. Barang dah sampai. Sebab apa? Sebab pilangak petak kawan. Walaupun dengan niat yang baik. Maka ketika itulah bagi saya, petak yang sesuai nak bercakap hukum ialah para ulama kita. Kita orang ni, kita ikut saja. Kalau kita pun kategori ulama juga, gunalah kaedah tadi. Dapat saya, betul, mungkin salah. Dah kita ulama ni, kita perasan kata kita ulama. Kita sangka kita ulama. Gunalah adab ulama sebut. Kan? Hukum ni betul pada saya, tapi mungkin silap. Hukum dia mungkin silap pada saya, tapi mungkin betul. Itu kalaulah antara tuan-tuan level mujtahid, level ulama, itulah pegangan dia. Sebab Nabi kata, siapa yang berijtihad tiba-tiba dia salah, dapat 1 pahala. Siapa berijtihad dapat betul ijtihadnya, kan, maka dapat 2 pahala. Nabi tak kata pun siapa yang salah jangan ijtihad dah. Kan? Tak, yang ijtihad jika salah hukum itu tetap dapat 1 pahala. Atas apa? Tuntutan ijtihad tadi. Apa perkara-perkara furuk begini, kompom hukumnya akan ada dalil yang pelbagai dengan kepahaman yang pelbagai, tapi syaratnya yang nak faham itu mesti orang yang berkelayakan, yang ada dalam petak tadi. Kita yang tak ada bendang ni, yang tak ada petak ni, duk tumpang makan padi orang saja ni, kan, jangan pandai duduk kalau petak orang ni marah kita pula. Ustaz Luqman lebih kurang macam tu lah. Kalau letaklah sifat tawadhu', rendah diri. Ingatlah bahawa kesatuan umat Islam itu adalah benda yang fardu saat ini untuk menghadapi suasana yang kita kata yang pelbagai. Ini yang keutamaan kita. Kalau setakat benda tu khilafiyah, benda kecil sahaja yang kita berlebihan sampai ke tahap boleh memudaratkan ukhuwah ataupun mematikan orang kata apa ni, disebutlah demokrasi, keterbukaan di sudut ijtihad ilmu khasnya dalam perkara hukum. Rugilah kita mematikan unsur ijtihad dalam perkara yang berlaku, akhirnya kita telah menyebabkan terputus hubungan sesama saudara kita akibat tersalah kaedah kita untuk membicarakan perkara berkaitan dengan hukum syarak, hukum furuk khasnya. Maka itu cukup daripada saya, insya-Allah. Kalau jodoh yang panjang, kita akan bertemu lagi insya-Allah taala. Terima kasih kepada pihak Pusat Islam ini. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan salah silap saya. Jika sahabat saya melihat perbincangan saya, sila tegur saya bagi bagaimana jika ada kebaikan insya-Allah bertemu dengan Rasulullah yang bercabal fizikal lakarnya. Semoga kita ini akan ditempatkan bersama baginda sebagai tanda sayang kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Nu'man dan semua yang mendengar.
kasih kepada jazakallahu khairan katsiran kepada doktor di atas umpahan yang ataupun rating yang sangat mantap pada kami. Mudah-mudahan kepada penonton yang mendengar, netizen yang dengar, insya-Allah kami punya live ni kita boleh share lepas ni dia akan ada di situ. Jadi saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada doktor, terima kasih kerana sudi. InsyaAllah pada slot-slot yang akan datang kami akan menyebut lagi lah. Kita sebab kami rasa tak puas